Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 28 September 2019 pada jam 12.10 tengah hari, anggota polis Balai Polis Bintulu telah menerima laporan mengenai kehilangan seorang kanak-kanak. Kanak-kanak perempuan berusia 6 tahun tersebut dipercayai hilang dari rumahnya di Villa Adila, Kampung Baru Lai, Lorong 3, Bintulu, Sarawak. Laporan kepada polis telah dibuat oleh ibu dan ayahnya setelah mereka gagal menjumpainya setelah mencari di merata tempat. Mangsa Puteri Nur Ardiana Damia Kaisara Abdullah diperincikan ciri-ciri fizikalnya dengan ketinggian kanak-kanak itu adalah 120 cm, berat 18 kg, berkulit cerah, rambut lurus, paras bahu, berbaju ungu dan berseluar pendek merah. Susulan menerima laporan itu, operasi mencari serta menyelamat SAR telah dilancarkan oleh Polis Diraja Malaysia PDRM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Maritim Bintulu, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Polis Marin dan orang awam. Pencarian dimulakan dengan kawasan sekitar rumah sehinggalah ke sungai yang berdekatan. Kehilangan mangsa turut dimaklumkan menerusi National Urgent Response Nur Alert yang turut disertakan dengan gambar mangsa serta nombor talian telefon bimbit pegawai polis yang perlu dihubungi dan ibu pejabat polis daerah Bintulu sekiranya ada maklumat susulan. Sementara itu, keluarga mangsa amat berharap yang mangsa dapat kembali ke pangkuan mereka semula, berada dalam keadaan sihat serta mendoakan agar tiada apa-apa yang berlaku kepadanya. Lalu, bagaimana mangsa disedari hilang oleh keluarganya? Menurut ibu mangsa, Anisah Razali, berusia 28 tahun ketika kejadian, mangsa adalah anak sulungnya dan dia mempunyai seorang lagi anak pada waktu itu. Kali terakhir dia melihat anaknya itu adalah pada jam 2 pagi hari kejadian, iaitu 28 September, semasa mangsa menghantar kucing ke depan pintu bilik. Selepas itu, anaknya masuk semula ke dalam bilik dan menyambung tidurnya. Anisah kemudian terjaga pada jam 3.30 pagi dan melihat anaknya itu tiada lagi di tempat tidurnya. Menyangkakan yang dia ke bilik air, Anisah menunggu seketika namun anaknya tidak kembali, membuatkan dia berasa hairan. Dia kemudian pergi mencari anaknya di tandas tetapi mangsa tiada di situ. Dia mula mencarinya dari bilik ke bilik di dalam rumah tersebut tetapi mangsa tidak ditemui. Dengan rasa panik terus dia keluar membuka pintu depan rumah dan mencarinya di luar sambil memanggil namanya. Rumah keluarganya itu berada di tepi sungai Kemena. Apabila tiada balasan dari mangsa dan kelibatnya juga tidak kelihatan, dia mula mengejutkan semua ahli keluarga di dalam rumah dan memberitahu bahawa mangsa telah hilang. Sejurus dimaklumkan tentang kehilangan mangsa, semua ahli keluarganya bertindak mencari Puteri Nur Ardiana tetapi gagal menemuinya. Anisah memaklumkan bahawa dia tidak tahu bagaimana anaknya boleh hilang begitu saja dan dia bingung memikirkannya. Setelah mencari dari pagi dan pada tengah hari yang sama sekitar jam 12 tengah hari, dia dan keluarganya pergi membuat laporan kepada pihak polis. Operasi pencarian bersama pihak berkuasa, mereka telah mencari di sungai dan kawasan darat namun masih tidak menjumpai Puteri Nur Ardiana, termasuk botol susu dan bantal yang dibawanya. Siasatan lanjut polis mendapati pada hari-hari biasa sebelum kehilangan itu, mangsa ada pergi membeli barang di kedai namun selepas itu balik semula ke rumah. Malah mangsa jarang ke jeti berhampiran di kawasan sungai Kemena. Jika ke jeti sungai, mangsa akan ditemani orang dewasa kerana mangsa tidak pernah ke jeti tersebut sendirian. Apabila ditanya lanjut sebelum kejadian itu, Anisah berkata sebelum kehilangan anaknya itu, pintu depan rumah mereka pernah terbuka sendiri 2 kali sekitar jam 2 pagi. Namun begitu, ada satu kejadian yang lebih aneh berlaku kepada mangsa sebelum itu. Pada satu malam, mangsa pernah terjaga dari tidur terus berjalan sepertinya mahu menuju ke tandas. Ketika itu hari masih di awal malam. Kebetulan bapa mangsa sedang memasak sesuatu di dapur dan menegur anaknya itu dengan bertanyakan ke mana dia mahu pergi. Ketika itu didapati mangsa seumpama baru tersedar dari lamunan atau mimpi sewaktu dia berjalan itu, dan tanpa berkata apa-apa dia terus berpatah balik masuk ke biliknya. Apabila ditanya berkenaan kawasan permainan, Anisah berkata biasanya anaknya bermain di dalam rumah sahaja. Jika keluar dari rumah, mangsa biasanya akan ditemani olehnya atau ahli keluarga yang lain. Namun ibu mangsa juga menyuarakan kebimbangan dan mengesyaki anaknya itu mungkin terjatuh ke dalam sungai Kemena kerana mangsa dikatakan kerap bermain di tepi sungai tersebut. Dalam masa yang sama, operasi mencari dan menyelamat SAR mangsa diperluaskan ke kawasan darat
dan muara Sungai Kemenah. Dalam operasi yang sudah memasuki hari ke-6, pihak penyelamat telah pun meliputi lingkungan 5 km dari kediaman keluarga mangsa. Bagaimanapun, operasi SAR di Sungai Kemenah berdepan kesukaran berikutan sungai itu dihuni banyak buaya. Selain itu, anggota SAR juga terpaksa menghadapi arus deras sungai berkenaan susulan hujan di kawasan hulu. Pasukan SAR juga mengambil langkah berjaga-jaga untuk menghadapi sebarang kemungkinan, namun mereka tidak menemui sebarang petunjuk. Operasi SAR di sungai membabitkan 4 anggota JBPM dan 7 anggota pasukan polis marin. Manakala operasi SAR di darat pula membabitkan 12 anggota PDRM, seorang anggota unit K9 dan 3 anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Pada 3 Oktober 2019 jam 5.05 petang, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM menghentikan operasi pencarian setelah menerima arahan daripada polis seperti dipersetujui agensi yang terlibat dan ahli keluarga kanak-kanak terbabit sehingga petunjuk baharu ditemui. Namun demikian, pihak polis akan meneruskan siasatan serta akan memaklumkan kepada setiap agensi sekiranya bantuan diperlukan. Sehingga kini tahun 2023, adik puteri Nur Ardiana Damia Kaisara Abdullah masih belum pulang ke pangkuan keluarganya. Kehilangan kanak-kanak itu dianggap misteri oleh ibu, ayah dan ahli keluarga lain. Namun mereka tetap berharap anak sulung itu akan ditemui dengan selamat dan berkeadaan baik. Pelbagai spekulasi dan tanggapan boleh disuarakan mengenai kehilangan kanak-kanak malang ini. Namun tidak seorang pun yang pasti apa sebenarnya yang telah terjadi, melainkan Yang Maha Esa. Sekian.